Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, ini untuk kesekian kalinya saya buat video. Kali ini untuk topik kecerunan luas di bawah graf ataupun gradient and area under a graph. Okey, untuk kalau kita tengok dalam buku rujukan, kita selalunya akan di depan tu dia akan letak formula-formula, gambar-gambar graf yang kalau kita tengok kita rasa susah. Sebenarnya yang itu macam susah tapi sebenarnya kita tak perlu tahu pun sebab dalam SPM tak pernah ditanya berkenaan dengan teori kecuali dalam subjek fizik untuk kecerunan di bawah graf ni. Jadi saya akan tunjukkan langkah demi langkah macam mana kita nak selesaikan, macam mana kita nak kuasai topik ini. Okey. Sebelum tu saya sarankan juga untuk sesiapa yang tengok video ni untuk kongsikan dengan kawan-kawan sebab lagi banyak kita kongsi lagi mudah kita akan dapat pelajaran yang kita belajar. Okey, untuk kecerunan graf. Okey, pertama sekali dalam tajuk ni yang kita perlu tahu ialah kecerunan graf, gradient. Jadi saya akan tunjukkan contoh. Okey, kita tengok contoh yang pertama, okey. Kita ada satu gambar rajah diberi. Okey, kita diminta untuk mencari kecerunan PQ. Okey, saya lukis kat atas ni. Apa-apa objek pun garis lurus akan ada kecerunan. Okey, contohnya saya tulis kat atas tu dan kita boleh buat segitiga macam ni. Jadi kita boleh tahu dekat sini ialah kecerunan. Okey, yang ni yang kita nak cari dalam soalan ni. Okey, kita akan cari kecerunan PQ. Pertama sekali yang kita kena tengok ialah koordinat. Okey, koordinat P dan juga lagi satu ialah koordinat Q. Okey, kita tengok koordinat P dulu. Okey, P duduk di sini. Jadi P duduk betul-betul di sini. Okey, yang saya tandakan merah tu. Jadi koordinat dia ialah pertama sekali kita akan tengok ialah di paksi X. Okey, paksi X yang paksi mendatar ni. X. Okey, kita akan dapat kosong. Dan kita tengok di paksi Y pula. Yang menegak. Kosong juga P. Jadi koordinat kita ialah kosong dan untuk paksi X dan kosong untuk paksi Y. Okey, kita tengok Q pula. Okey, Q di sini. Okey, yang hijau ni. Okey, kita tengok paksi yang mendatar dulu. Jadi, paksi yang mendatar X, kita akan ada 2. Jadi, kita tulis 2. Okey, 2 kat sini. Dan kita tengok paksi Y pula lepas. Okey, paksi Y kita ada 8. Jadi, kita tulis 8 kat sini. Jadi, untuk selesaikan gradient ataupun kecerunan ni, kita ada satu formula yang kita panggil formula kecerunan. Yang mana Y 2 tolak Y 1 per dengan X 2 tolak dengan X 1. Okey, macam mana kita nak tentukan X2 dan Y2, X1 dan Y1? Okey, kita tahu paksi paksi Y ialah yang belah kanan. Jadi kita tengok yang 8. Yang besar 8 ni. 8 ni kita akan jadikan sebagai. Okey, saya tulis kat sini. Okey, 8 ni kita anggap sebagai Y2 dan 2 ni kita anggap sebagai X2. Okey. Ini pula kita anggap sebagai Y1 dan ini kita anggap sebagai X1. Jadi kita akan masukkan dalam formula. Okey, kita tengok kat sini. Y2. Jadi Y2 kita ialah 8. Jadi kita masukkan 8 kat sini. Okey, 8 tolak Y1. Y1 kat mana? Kat sini. Y1 kita kosong. Jadi kita masukkan kosong dekat sini. Okey, kita tengok yang seterusnya. Kat bawah ialah X2. X2, okey kat sini. Okey, ni X2. Iaitu 2, kita masukkan 2. Okey, kat sini kita masuk 2.
Dan tolak dengan apa? Tolak dengan X1. X1 dekat sini. Jadi kita masukkan dekat sini kosong. Jadi kita akan dapat ialah 8 tolak kosong, kita akan dapat 8. 2 tolak kosong, 2. Jadi 8 bahagi 2. Kita akan dapat 4 jawapan kita. Okey. Boleh buat contoh di contoh 1A dan contoh 1B yang mana saya dah pun bagi jawapan. Dan saya akan bagi dalam bentuk PDF di description. Okey, contoh yang seterusnya ialah contoh 2. Yang mana kita nak cari kecerunan graf juga. Cuma yang tadi kita akan dapat di betul-betul titik kosong-kosong. Kali ini macam mana pula kalau keadaan dia bukan di titik kosong-kosong tapi di tengah-tengah sikit, atas sikit. Okey, kita tengok P. Okey, ni P saya tanda P kat sini. Koordinat dia pertama sekali macam saya kata tadi, kita akan tengok paksi yang mendatar, paksi X. Jadi, paksi X di sini ialah P kosong. Okay, P kosong. Okey, paksi Y yang menegak. Jadi, P ialah 2. Okey, 2 kita tulis 2. Dan kita tengok Q pula. Okey, Q yang saya bulat ni, koordinat Q. Q tengok yang garis titik-titik ni untuk paksi X ialah 4. Jadi kita masukkan 4. Dan kita tengok Q untuk paksi Y. Jadi 12. Okay, mudah. Dan kita akan labelkan lah. Okay, sebab soalan ni memang ada calculation sebab dia cuma hadir dalam paper 2. Kertas 2 saja. Nanti saya akan tunjuklah soalan SPM lepas-lepas pada tahun 2012 hingga 2018 by subtopik macam topik-topik yang sebelum ni. Okey, yang ni kita labelkan macam biasa Y2. Okey, ni 4X2. Okey, 2 ni Y1 dan kosong X1. Jadi kita akan masukkan dalam formula jadi Y2 12 tolak dengan Y1 2. Okey. Lepas tu kita tengok X2. X2 ialah 4 dan X1 kosong. Jadi 12 tolak 2 kita akan dapat 10. 4 tolak kosong 4. Okey, yang bawah ni. Tapi belum habis sebab kita kena pemudahkan dulu. 10 dengan bahagi 4. Jadi kita akan dapat 5/2. Okey, tak ada masalah kalau kita dapat jawapan dalam bentuk pecahan. Okey, boleh cuba buat di contoh 2A dan juga contoh 2B. Yang mana saya dah pun bagi jawapan dalam tempat kosong yang warna merah tu. Step by step, langkah demi langkah. Dan macam biasa, kalau ada apa-apa persoalan ataupun ada apa-apa tak faham, boleh terus tulis di ruang komen. Kalau siapa yang ada FB saya, boleh tulis di inbox. Kalau sesiapa ada IG saya, boleh tulis di inbox apa-apa soalan. Dan kalau student-student saya, boleh WhatsApp saya 24 jam dan saya akan reply. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga ni, ini lain sikit sebab kita nak cari kecerunan yang mana dia duduk di tengah-tengah atau point P dan Q dia. Okay, dia tak duduk di atas garisan yang kita buat contoh-contoh tadi. Tapi semuanya mudah saja. Okay, kita buat. Yang pertama sekali, macam biasa kita akan tengok koordinat P. Koordinat P kita pertama sekali, macam biasa kita akan tengok paksi X yang mendatar. Jadi, kita akan dapat kosong. Dan paksi Y, okay, 25. Selesai. Kita tengok pula Q. Q kat sini. Okay, tengok dulu paksi mendatar X. Jadi, kita akan letak X1 5. Ni X2. Dan kita tengok untuk paksi Y pula 10. Jadi, kita akan letak 10. Macam biasa, kita akan labelkan yang ini ialah Y2. Ini ialah X2. Okey. Ini Y1. Dan juga ini X1. Okey, ini bukan mandatory. Maksudnya, kita boleh pilih sendiri. Kalau kita nak yang sebelah sana Y2 pun,
tak jadi masalah. Okey. Jawapan kita tak akan sama. Cuma saya standard kan. Saya akan pilih yang sebelah sini, yang sebelah kanan maksud saya 2 dan sebelah kiri 1. Jadi semua akan mudah faham lah. Okey. Kita tengok kecerunan. Okey, kita masukkan nilai kita. Okey, cuma yang dalam contoh ni dia jadikan Y2 yang belah depan sebab dia nak mudahkan tolak. Tapi tak jadi masalah pun kalau kita guna yang sebaliknya sama. Tapi kita follow yang saya dah buat dah. Okey, Y1 kat sini, Y2 kat sini 25 tolak dengan 10. Okey, kita tengok X2 dia buat kosong tolak dengan tolak dengan 5. Jadi kita akan dapat ialah 15 per negatif 5. Okey, kita akan bahagi. Jadi 15 bahagi negatif 5 kita akan dapat negatif 3. Jadi dalam soalan ni kita akan dapat negatif gradient ataupun kecerunan yang negatif. Jadi tak ada masalah sebenarnya untuk negatif ataupun positif sebab gradient boleh jadi negatif, boleh jadi positif. Itu ikut kepada kalau kita dalam subjek-subjek fizik ataupun bila kita ke universiti nanti, itu akan menunjukkan arah lah. Sama ada kita menaik ataupun menurun. Jadi dalam matematik kita tak consider yang tu. Jadi kita tak ambil kira yang tu. Jadi kita tak pentingkan sama ada negatif, ada positif dan jawapan kita mungkin juga dalam bentuk pecahan. Jadi boleh cuba buat untuk soalan contoh 3A dan contoh 3B. Okey, tu ada ralat sikit. Sini contoh 3B. Okey, sebab yang ni semua saya type sendiri satu per satu. Jadi macam sekarang pun video ni dah dekat pukul 4 pagi. Jadi memang kadang-kadang saya mengantuk. Jadi bila saya type tu ada masalah. Okey, kita ke contoh 4. Okey, untuk contoh 4 ni kita akan tengok. Ini ialah kecerunan AB. Tapi kali ni kita nak cari laju purata. Tapi laju purata pun macam saya kata tadi, dia tetap akan tengok kepada kecerunan. Tetap tengok kepada gradient. Jadi step dia sama juga. Cuma kita akan letak lepas ni ialah nilai. Contoh laju purata kita akan dalam meter per second negatif 1. Okey. Kita buat mula-mula sekali kalau ikut step ni. Macam biasa kita akan tengok koordinat A. Okey, koordinat A di sini. Jadi 0, 0. Okey, kita tengok koordinat B. Jadi kita tengok koordinat B. Okey. Ini paksi X 2. Dan paksi Y dia 6. Jadi 2 dengan 6. Jadi kecerunan macam tadi juga. X2 tolak X1, Y2 tolak Y1. Jadi kita akan pilih 6 ni sebagai Y2. 2 ni sebagai X2. Okay, 0, X1 dan lagi satu 0. Ini Y1. Dan lagi 1 0, X1. Okey, jadi kita akan tolak. Kita Y2 tolak Y1, 6 tolak 0 dan X2 tolak X1 kita akan dapat ialah 6 per 2. Jadi 6 bagi 2 kita akan dapat 3 dan kita akan masukkan ni. Meter per second bergantung kepada soalan. Kalau kita tengok jarak kat sini dia bagi M meter, masa S second. Boleh juga dia bagi meter per hour ataupun jam. Okey. Jadi boleh cuba buat contoh 4A dan juga contoh 4B. Okey, untuk contoh 5. Contoh 5 ni kita nak cari kadar perubahan laju. Okey. Kadar perubahan laju ni pun sebenarnya ialah kecerunan juga. Okey. Kecerunan. Sebab itulah saya kata tadi di awal-awal video tadi yang buku rujukan sebenarnya dia mengelirukan. Sebab benda tu cuma benda sama kita nak cari kecerunan. Sebab tu video ni saya susun step by step, langkah demi langkah. Mula-mula kita cari kecerunan dan seterusnya barulah kita ke langkah-langkah seterusnya yang mana sampailah kita akan boleh buat untuk SPM yang sebenar. Untuk video-video yang seterusnya nanti. Okey, kita terus kepada contoh 5. Okey, kita tengok koordinat A.
Koordinat A ialah okey di titik 00. B kita tengok paksi X 6 dan paksi Y ialah 24. Okey, kita nak cari kecerunan. Dia sama cari kadar perubahan laju, tapi kita boleh guna formula kecerunan. Y2 X2 Y1 X1. Okey. Kita akan dapat ialah 24 tolak kosong dan juga 6 tolak kosong. Jadi kita akan dapat 24/6. Dan ini belum lagi jawapan. Sebab kita akan dapat 24 bahagi 6, kita akan dapat 4. Okey. Sama juga kita akan letak meter per second negatif 2. Okey. Kita tengok. Nanti boleh cuba buat soalan 5A. Dan juga soalan 5B. Okey. Mungkin ada yang tanya kenapa meter per second negatif 2. Okey, bukan negatif 1. Jadi yang ni sebenarnya yang ni dalam fizik. Jadi untuk matematik kita selalunya dia akan dah bagi dah dalam soalan. Jadi kita boleh follow saja. Okey. Okey, contoh yang terakhir dalam video ni ialah contoh 6. Ini kita nak cari perubahan laju. Jadi perubahan laju ni sama juga sebenarnya kita nak cari kecerunan. Jadi macam step tadi juga kita akan tengok point A. Point A di sini ialah X dia yang mendatar kosong. Dan paksi Y dia ialah 26. Okey, kita tengok pula point B. Okey, B dekat sini. Jadi paksi mendatar dia 4. Dan paksi Y dia ialah 6. Jadi kita akan buat, okey, dalam contoh ni, macam tadi saya kata, di mana-mana sahaja kita boleh ambil XY ataupun, Y2 atau Y1. Jadi, dalam contoh ni kita ambil kat sini Y2. Ni X2. Okey, yang lagi satu. Ini Y1. Dan ini X1. Okey, jadi 26 tolak 6 dan untuk X pula 0 tolak 4. Jadi kita akan dapat 20 per dengan negatif 4. Jadi 20 bagi negatif 4 kita akan dapat 5 meter per second negatif 2. Okey. Jadi sampai di sini saja untuk video kali ini. Jadi boleh cuba buat dulu soalan-soalan yang ada ni. Kalau ada apa-apa masalah, macam biasa boleh tulis di ruang komen ataupun di inbox sosial media saya. Ataupun siapa yang ada nombor WhatsApp saya, boleh WhatsApp saya 24 jam. Saya akan bantu.